Susah orang Islam nak berjaya kalau hanya individu bergerak seorang-seorang. Jadi dalam jamaah harus ada kepercayaan. Dalam jamaah muslimat dirahmati Allah harus ada bersih hati. Jadi hanya duduk depan kedai semalam Ustazah Zai pun dapat ilmu. Ini kuliah pertama. Jadi rasa dalam hati tu nak pindahkan kepada jemaah Masjid Ibnu Abbas. Jadi jangan tanya dalil perenggan keberapa tu Ustazah. Tak adalah. Supaya apa yang saya rasa semalam, nak sentiasa jujur, nak sentiasa hidup barakah, muslimat tak nak diazab di dunia. Kerana paling kita ngeri dunia kena azab. Azab tu rumah terbakar habis, hilang pekerjaan. Azab yang diawalkan. Nanti dekat akhirat kalau tak taubat kena lagi sekali. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu muslimat dirahmati Allah, kalau orang yang telah menerima hukuman di atas dunia, kita bukan bertugas untuk padan mukakan dia lah. Tapi kita istighfar, Tuhan aku ada tak buat macam tu? Azab tu, rumah dah bina cantik-cantik hangus terbakar. Lalu dia minta maaf, minta ampun. Ya, saya dah maafkan, tapi susah saya nak terima balik sebagai pekerja. Muslimat, mudah-mudahan dia terus bertaubat. Alhamdulillah, Tokey ni dulu maafkan kesalahan dia. Sebab bila berdiri di hadapan Allah, Allah akan tanya lagi, kenapa dulu mu buat macam tu? Aku dah minta maaf dah, tapi dia tak nak ampunkan dosamu kepada makhluk Allah. Allah takkan ampunkan selagi orang itu tidak maafkan kamu, tidak halalkan. Mujur dia tak kata selama tempoh 13-16 tahun jadi pekerja aku tu, engkau pulangkan balik setiap hari yang kau ambil berapa ringgit. Muslimat, sepatutnya bila kita bertaubatan nasuha yang dengan hamba-hamba Allah lain, kalau kita bersalah minta maaf. Muslimat, dah maafkan, pulangkan haknya. Jadi syukurlah kalau Tokey ni kata tak perlu pulangkan, dia maafkan. Ini malaikat ni muslimat dirahmati Allah. Sebab tu kalau orang minta pulangkan, kita bergolok gadai macam mana pun kena pulangkan. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tuntut di mahsyar. Dia tersakiti dulu berbelas tahun. Macam mana aku nak maafkan kau sedangkan tuan badan dulu teraniaya? Jadi bila kita belajar daripada kisah orang lain, kita muhasabah diri kita, pernah tak melakukan demikian-demikian, perbaiki sebelum mati kita. Itu dosa zahir. Kaki kita muslimat, tanya pernah tak melangkah kepada perkara-perkara yang Allah tak redha? Kalau kita kata, ya Allah, kaki aku ni pernah banyak kali dibawa ke tempat maksiat. Macam mana kita nak bersihkan hari ni? Setiap kali kita bawa kaki kita ke tempat ibadah, tolonglah niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ni setiap kali melangkah ke majlis ilmu dipandang oleh Rasulmu seperti perjalanan orang ke medan jihad. Lalu engkau ampunkan dulu kejahilan, kealpaan, kelekaan aku, ya Allah. Engkau hapuskan dosa aku yang melangkah kelab malam dulu, dosa aku yang bermaksiat dulu, ya Allah. Asbab hari ni engkau panjangkan usia aku bertaubat, takkan aku ulangi maksiat dulu. Aku akan tambah amal solehat, menggunakan segala zahir batin aku ni untuk beribadah kepadamu. Jangan kita tak niat. Sebab tu orang ada ilmu muslimat, otak dia tak pernah kosong, hati dia tak pernah sunyi daripada niat beribadah kepada Allah. Contoh, kita keluar rumah tadi, bukan sebab nak dengar kuliah Ustazah Zai, satu je niat. Itu je lah yang kita dapat. Itu pun bukan dapat semua muslimat, 1 jam setengah. Cik, apa tajuk kita hari ni? Entahlah mana, tak ingatlah Ustazah tu. 1 jam setengah apa yang kita dapat muslimat? Ustazah Zai ni hanya sebab berceramah je boleh cakap tanpa mengantuk, tanpa leka, tanpa lalai, sebab tukang cakap. Cuba jadi tukang dengar, confirm tak dapat juga muslimat. Jadi kita nak sebut, ya Allah, 1 jam setengah ni apa sangat yang kita dapat. Kadang tajuk pun lupa, akak pun lupa lah, tapi Ustazah tu pakai tudung bunga-bunga hari ni, itu je dah dia ingat muslimat. Kita, ya Allah, ruginya apa yang kita niatkan tadi nak dengar majlis ilmu pun tak dapat apa-apa muslimat dirahmati Allah. Kalaulah tadi kita keluar rumah nak dengar majlis ilmu, dah lama tak jumpa kawan si Polan tu, ya Allah, sihat ke tidak dia, nanti nak cari dia dulu sampai kat masjid. Apa cerita lama tak datang, kan anak dia tak sihat, jaga anak sakit kat rumah, dah niat nak silaturahim. Yang ketiga, nak beli kuih lah sikit tepi jalan, sedekah letaklah kat meja ke belakang tu, tambah-tambah sikit muslimat, pahala lagi. Kemudian kita niat, ya Allah, dulunya masa muda-muda tak melangkah aku tempat macam ni, padahal rumah sebelah masjid je, ya Allah. Dibagi tahu ada majlis ilmu, hati ni kenapa tak nak datang? Hari ni baru nak datang. Engkau ampunkan aku dulu, ya Allah. Pandanglah ini sebagai amal soleh aku yang boleh menghapus dosa-dosa aku yang dulu. Niat muslimat dirahmati Allah. Jadi bagi Ustazah Zai, walaupun kita tak dapat apa yang kita belajar hari ni, kita dah dapat apa yang kita niatkan tadi.
Duduk dalam majlis ilmu bersama malaikat-malaikat Allah. Sebab tu awal mukaddimah majlis ilmu saya mesti sebut jangan lupa berdoa ibu. Walaupun tidak mendoakan kawan sebelah kita, kita mesti, ya Allah, anak aku tengah jawab periksa ni kat luar negara, mudahkan dia ya Allah. Dalam majlis ilmu tak ada doa yang terhijab. Sebab tu paling kurang kita tak dapat dalam 1 jam setengah ni ilmu, kita dapat sudah diaminkan doa-doa kita oleh malaikat Allah. Maka rugilah orang yang tidak hadirkan diri ke tempat yang dijanjikan barakah. Ini baru lahirnya muslimat. Belum lagi kita kata dosa lisan kita yang kita bercakap tak boleh patah balik. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata muslimat dirahmati Allah, sebab nasi dah jadi bubur, tak boleh nak dinasikan balik. Jadi kita sebut macam mana ya Allah, benda yang dah terkeluar ni, orang dah kecil hati dengan apa yang kita cakap. Benda yang nampak inilah semuanya dosa-dosa zahir kita. Masya Allah, dosa zahir puluhan tahun manusia boleh berubah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Dulu orang tu jahatnya sungguh, sekarang baiknya dia. Dulu orang tu baik, tapi sekarang jadi manusia jahat, na'udzubillah. Ini semua ketentuan Allah. Kita hanya disuruh berusaha muslimat dirahmati Allah. Lalu hari ini kita berusaha apa? Untuk Allah ampunkan dosa zahir dan dosa batin kita. Maka kawan-kawan lain jumpa kita, wah, sejuk mata tengok engkau sekarang. Dulu-dulu kau main lagi, kau lah yang paling vogue sekali. Rambut macam ni, kawan-kawan kita. Dah jangan sebut lagi, aku tak suka nak dengar. Kita jadi malu disebutkan dosa silam. Ini taubat muslimat. Bukan dia terkikik-kikik, seronok balik. Kan kita dulu, kita pula cerita balik seronok. Seronok dengan dosa silam itu sebenarnya kamu belum lagi berpisah dengan maksiat yang pernah kamu buat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Ya Rab, kita kadang bergurau tapi terlebih gurau. Muslimat, dia share pula gambar-gambar lama kita tu. Jangan raikan, jangan seronok. Sebab sekarang kita telah menyesal. Menyesal ini bukan secara zahir. Ya, zahir dah berubah. Dulu tak bertudung, sekarang dah bertudung. Muslimat. Tetapi batinnya masih merasa bangga dengan kecantikan kita dulu yang membuka aurat. Itu belum lagi bertaubat dari dosa secara batin. Masya Allah. Kita solat, tapi disebut Allah dalam Quran, yura'un, sembahyang kamu tu untuk diperhatikan oleh orang lain. Termasuk dalam ibadah yang riak. Kita sedih bila kita beramal tidak dipuji, tidak dijulang, diangkat nama kita. Itu rupanya masih beribadah bukan lillahi ta'ala. Jadi zahirnya banyak dah berpahala muslimat, tetapi batinnya masih banyak lagi dosa kepada Allah. Sampai umur yang macam inilah kita nak bermuhasabah diri. Ya, dosa zahir mungkin sudah clear habis insya-Allah. Geram juga ni nak cakap, sakitkan hati orang macam dulu, tapi dah macam-macam belajar, pilih untuk diam ajalah. Ramai muslimat alhamdulillah, tahniah. Kaki diajak oleh kawan-kawan lama, pergilah sekali je. Hati kata walaupun sekali je ya Allah, kalau mati aku kat tempat yang sekali aku nak buat, dah lama aku tinggal. Terus kita berhenti. Batin kita sudah terhindar daripada dosa, zahir kita terhindar daripada dosa. Tapi batin sedih. Kawan share pula gambar sama-sama membuka aurat. Muslimat dirahmati Allah, dalam umur macam ni masih mengulang-ulang maksiat dulu. Kita pula rasa sedih. Maknanya muslimat, kita belum seronok, belum merasa lazat dengan perubahan baru ibadah yang kita lakukan hari ini. Sebenarnya batin kita belum lagi minta Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan daripada dosa-dosa. Jadi kita nak belajar diri kita. Betul ya Allah tadi sedekah sudah betul lillahi ta'ala ke? Tadi sampai-sampai orang lain belum datang lagi, tapi kita seorang saja yang mengamalkan amalan sunnah. Sudah betul-betul ikhlas ke kepada Allah? Betul ya Allah selama berpuluh tahun khidmat buat kerja di rumah Allah, tapi ternyata setelah 10 tahun orang tak terima kasih pun ya Allah, merajuk, sedih, sayu hati. Adakah itu hati kita sudah diampunkan dosa oleh Allah? Yang ini tak ada siapa dan Allah. Betul muslimat? Bab zahir ramai orang boleh puji. Wah, bagusnya engkau, dulu tudung nampak leher lagi. Sekarang tudung dah labuh tutup dada. Kita pun kembang. Minggu depan datang kuliah pakai telekung terus muslimat. Itu masalah tu kita. Tapi berapa ramai orang yang na'udzubillah diheret di mahsyar Allah ke kancah lubang-lubang neraka. Malaikat yang tanya dengan Allah. Muslimat, malaikat yang tanya pada Allah. Saya setiap kali nak ulang benda ni memang rasa di jiwa.
Malaikat tanya pada Allah, ya Allah, kenapa dia heret ke neraka? Aku dulu jadi saksi, ni orang yang banyak buat kebaikan ni. Engkau hanya catat apa yang kau nampak, tapi engkau tak tahu apa yang ada di dalam hati dia. Rasa muslimat, ya Allah, kalau nanti dekat mahsyar aku dibegitukan, ya Allah, orang semua nampak buat baik ni, tapi selagi tak betulkan hati kita muslimat, macam mana Allah nak jemput kita masuk dalam syurga? Innallaha alimun bizatis sudur. Bersedekah tapi untuk dipuji, beramal soleh tapi untuk dipandang oleh manusia. Apa tanda kita nak amalan kita dipandang oleh manusia? Kita sedih kalau apa yang kita buat tidak dijulang angkat, dipuji oleh makhluk Allah, termasuk kadang-kadang oleh suami sendiri. Masya Allah muslimat.